Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini saya akan berkongsi kepada anda dua arahan yang biasa kita guna pakai untuk menghasilkan lukisan 3D model menggunakan Autodesk Inventor. Dua arahan yang saya maksudkan adalah arahan fillet dan juga chamfer. Jadi sebelum kita bermula, sekiranya anda merasakan video-video yang saya hasilkan sangat membantu anda, jangan lupa untuk support saya dengan klik butang subscribe. Alright, jadi untuk bermula seperti biasa saya nak anda buat sama-sama dengan saya. Kita buat bentuk simple untuk lebih kefahaman lagi. Okay, so kita nak mula, seperti biasa kita klik pada button new file, okay, template, matrix dan standard mm.ipt. Okay, kemudian kita tekan button create dekat sini. Okay. Kita nak mula, kita pilih dulu start to the sketch. Dan seperti biasa, plan kita boleh pilih plan ini mengikut keperluan. Okay, saya akan gunakan default untuk tunjuk kepada anda. Saya akan pakai XY plane. So kita klik pada XY plane dan kita buat satu sketch yang simple lah ya. So saya buat rectangle je lah. Mana satu rectangle saya ni kita buat mempunyai dimension 20 kali 20. Alright. Okay, boleh follow? Okay, good. Kemudian finish sketch. Kita klik pada finish sketch dan kita gunakan arahan yang pernah kita belajar sebelum ini, iaitu arahan extrude. So klik pada extrude dan saya nak masukkan arahan extrude ni menggunakan distance dia adalah 20 jugalah. Okey, so untuk video ini saya nak tunjuk kepada anda penggunaan tadi, iaitu arahan fillet. So dia berada kat modify panel ini, fillet dan juga chamfer. Jadi kita nak tengok satu persatu dulu. Okey. So saya yakin kalau anda sebelum ini pernah menggunakan software Autodesk AutoCAD, saya yakin anda dah biasa dengan arahan fillet dan chamfer. Cuma yang membezakannya adalah cara gunanya sahaja. Alright, kita pergi pada fillet dahulu. Klik pada fillet. So bila kita klik pada fillet, kita akan dipaparkan dengan fillet window. So dalam fillet ni kita ada beberapa option yang kita boleh pilih. Okay, seperti constant, variable dan setback. Dan juga kita ada edge fillet, face fillet dengan full round fillet ni. Jadi option yang pertama ni kita akan pilih edge fillet ni. Okay. Untuk video ni saya fokus pada edge fillet lah. Jadi arahan yang kedua ni face fillet, kita ada full round fillet ni saya tak sentuh. Okay. Kalau anda nak explore, no problem, boleh explore, tetapi basicnya untuk bentuk fillet yang biasa kita guna pakai cukup sekadar dekat edge fillet ni. Okay. Face fillet ni pilih permukaan sebenarnya. Okay. Untuk full round fillet ni dia kena pilih 3 permukaan, okay, ataupun 3 edge. Jadi yang ni saya fokus kepada edge fillet di sini. So untuk edge fillet ni dia 3 pilihan tadi. Kita ada constant, variable dengan setback. Which is untuk basic kita fokus kepada constant sahaja. Okay, so untuk kita buat fillet, kita akan dipaparkan pertama sekali dia akan minta dahulu edge kita, iaitu bucu pada bongkah yang kita nak buat fillet. So far ditunjuk 0 selected. Okay, dan radius di sini adalah radius untuk fillet tersebut. So kita boleh pilih. Okay, contohnya kita klik pada bucu bongkah kita ni yang kita dah extrude tadi. So ini adalah fillet, dia akan buat bentuk curve kat sini dengan radius yang kita set 2 mm. Okay, kalau kita letak tukar jadi kepada 3 mm, dia makin besarlah 3 mm radius dia. Okay, so untuk fillet kita ada 3 select mode di sini. Mode untuk kita select. Yang pertama ialah edge, iaitu kita kena klik satu per satu edge yang kita nak. Okay, option yang kedua kita boleh pilih loop. Loop ini bermaksud dia akan pilih 4 edge secara looping. Contoh sinilah. Kita pilih tepi ni anda nampak dia looping warna hijau tu. Dia loop ke 4 bahagian ni. Okay, let's say saya ambil atas lah ya. Kita ke atas. Okay, di atas. Jadi dia automatik dia select ke 4 edge ini dengan setting radius yang sama, iaitu 3 mm. Ini cara kita nak select lah.
So bergantung kepada keperluan soalan. Kalau perlu untuk buat macam ini, boleh terus klik loop sajalah. Tak perlu anda nak klik 4 kali, sebab anda klik sekali pun dia dah cover. Okay. Kemudian kita ada feature. Feature ini dia akan select ke semua bahagian serentak. Semua feature ni lah. Feature dia akan select semua. Jadi bergantung kepada keperluan lah. Kalau soalan anda tidaklah memerlukan anda untuk select semua, maka janganlah pilih feature. Anda boleh pilih loop atau edge mengikut kesesuaian. Okey, jadi saya ni cancel balik. Saya tekan button cancel untuk refresh balik setting. Okey, kemudian klik balik fillet. Okey, nak bagi anda lebih faham. So untuk fillet, bila kita select, let's say saya ambil edge ya. Senang sikit saya nak tunjuk kepada anda. Edge. Kita select dua bahagian ini. Okey, let's say terklik bahagian ini. Sebagai seandainya anda terklik, tak sengaja terklik dan tak nak dah bahagian ini sebagai bahagian yang anda nak buat fillet, tak perlu nak tekan cancel sebenarnya. Kita juga boleh undokan dia ataupun cancelkan dia dengan tekan button control dekat keyboard, CTRL tu, control. Tekan jangan lepas dan klik pada bucu yang kita nak unselect. Klik kat dia. Jadi dia unselect. Okey. Contoh lagi saya bagi contoh lah. Saya terklik 2. Jadi nak unselect dia, tekan button control dekat keyboard. Tekan balik kat edge yang kita dah pilih salah tadi. Jadi itu cara kalau kita nak buat, nak unselect kawasan fillet yang kita dah tersalah pilih tadi. Okey. Dan satu lagi untuk chamfer untuk fillet ini, seadanya ada keperluan kita nak buat fillet, ada wujudnya radius fillet yang berbeza. Contohnya tadi ni 3, kita nak buat fillet kat bawah, tapi radiusnya berbeza. Mungkin radiusnya adalah 5. Jadi caranya kita tak perlulah tekan OK dan tekan fillet balik, which is jauh perjalanan. Jadi kita juga boleh buat cara cepat dengan click to add di sini, dan kita akan tukar radius ini mengikut keperluan kita. Contohnya 5. Kemudian kita pilih edge yang berbeza. Okey, jadi kita dapatlah ini adalah radius 3, yang bawah ni adalah radius 5. Kita boleh buat 2 atau lebih fillet yang punya radius yang berbeza. Okey. So hopefully anda faham penerangan saya berkaitan dengan fillet ini. Okey. Jadi kita akan lihat pula yang kedua, iaitu penggunaan chamfer. Okay, penggunaan chamfer. So yang ni saya tak tekan OK. Saya cancel saja sebab saya nak tunjuk anda tentang penggunaan arahan ni saja. Okey, so tekan cancel. Kita klik pada chamfer pula. So arahan chamfer ni adalah arahan untuk kita buat kawasan macam ni lah. Iaitu bucu kita tadi kita potong. Kita potong. Tak perlulah kita nak buat segitiga dekat sini, kemudian kita sketch, kita extrude. Tak perlu buat sketch segitiga dan extrude. Banyak kerja. Jadi kita boleh gunakan kaedah chamfer sahaja. Okay, so kaedah chamfer ni, arahan chamfer berada dekat modified panel, dekat chamfer. So untuk arahan chamfer ini kita ada dua option dekat sini, chamfer dengan partial. So kita fokus pada chamfer. So untuk chamfer ni dia ada 3 mod. Okay, pertama sekali adalah mod dipanggil distance, chamfer distance, which is bila kita klik pada distance ni, dia akan minta dahulu edge ataupun bucu bongkah yang kita nak buat chamfer. Okay, let's say saya ambil bucu ini. So bila kita pilih bucu ini, distance di sini adalah 2. Yang dimasukkan 2 ini adalah, saya ambil pandangan tepi dengan klik pada view cube di sini. 2 di sini bermaksud jarak hujung ke bucu ini adalah 2. Dia akan potong sebanyak 2 di atas, 2 di tepi ini. Maka akan menghasilkan chamfer seperti ini. Yang mana arahan distance ini, distance chamfer ini, dia akan potong secara seragam, bermaksud atas 2, tepi pun 2. Kalau kita tukar nilai di sini kepada 3, maka dia akan potong atas 3, tepi pun 3. Jadi chamfer jenis yang pertama ini biasa kita guna pakai sekiranya jaraknya sama. Okay, jaraknya sama. Okay, itu yang mod yang pertama. Mod yang kedua adalah chamfer jenis distance and angle. Distance and angle ni bermaksud kita ada jarak dan juga ada sudut bukaan dia, sudut potongan dia. Okay, sebagai contoh, kita klik pada distance angle. Pertama sekali dia akan minta dulu face dan juga edge. Kita buat face dahulu.
Face bermaksud permukaan mana yang kita nak berlakunya chamfer kita tadi. So saya pilih permukaan atas face 1. Bila kita klik pada face, kita nampak edge telah pun diaktifkan. Jadi kita kena pilih pula edge ataupun bucu chamfer, bahagian yang hendak dibuat chamfer tadi. So edge, let's say saya pilih di sini lah. So kita nampak dia dah buat chamfer di sini. Di mana chamfer yang dibuat ni adalah mengikut setting kat sini ya, distance dia. Okay, kita tengok pandangan sisi, kita nampak pandangan sisi di sini. Okay, di mana distance di sini merujuk kepada ikon ataupun anak panah warna coklat ni. Bila kita klik, dia nampak highlight kat sini. So distance sini mengikut jarak hujung ke sini lah. Contoh saya ubah nilai 2. Okay, jadi hujung ke sini 2. Dan sudut di sini, kawasan ni lah sudut pemotongan yang berlaku adalah, okay, let's say saya tukar 60. Jadi sudut bukaannya merujuk daripada face yang kita pilih tadi ke bahagian bawah ini. Jadi ini adalah sudut 60 darjah. 60 degree dekat sini. Okay. So penggunaan chamfer yang kedua ini mengikut keperluan soalan lah. Kalau soalan tak ada bagi anda nilai angle, tak perlulah gunakan jenis yang kedua ini. Tapi seandainya anda jumpa soalan dia bagi sudut, jadi anda kena gunakan jenis chamfer distance and angle ini. Okay. So jenis chamfer yang ketiga ataupun mode yang ketiga dipanggil sebagai two distance. Two distance. Two distance. Two distance ini sama juga, dia minta dulu edge kita punya bucu tadi. Dan yang kita perlu masukkan adalah distance 1 dengan distance 2. Apakah itu distance 1, distance 2? Kita pergi ke pandangan sisi ni. So nak mudah anda faham, distance ni merujuk kepada bila kita klik dekat distance 1 ini, kita nampak dia anak panah mana yang highlight. Contoh sini tunjuk bawah. Biasanya mode yang ketiga ini kita pilih seandainya kita nak buat soalan yang melibatkan jarak chamfer ini berbeza. Contoh di sini 3, di sini 6 contohnya. Jadi kalau tengok sini, kenapa jarak di sini jadi jauh? Sebab distance 2 ini dia highlight ke atas. Distance 1 ni dia highlight ke bawah ini. Seandainya anda nak tukar, kita boleh tukarlah menggunakan arahan flip ni. Klik ke sini. Ini tukarlah. Distance 1 dia jadi bawah, itu dia jadi atas. Dia tukar, dia tukar nilai saya lah, tapi kedudukannya lebih kurang sama. Okay. So hopefully penerangan saya dalam video ini berkaitan dengan fillet dan chamfer anda faham. Sekiranya anda tak faham dan terlepas, jangan lupa untuk ulang semula video ini supaya anda benar-benar faham penggunaan chamfer dan fillet. Chamfer dan fillet dalam kebanyakan soalan banyak kita guna pakai. Okay? So hopefully apa yang saya kongsikan dapat memberi kefahaman dan manfaat kepada anda. Sekiranya anda rasakan ianya memberi manfaat, jangan lupa untuk support saya dengan klik butang subscribe. Okey, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.